Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 Ramadan. Saya juga ingin berbicara mengenai angka 4, iaitu 4 golongan yang dirindui syurga. Objektif tazkirah saya ialah selepas habis tazkirah ini, para penonton akan memahami bahawa ada 4 golongan yang dirindui syurga. Para penonton, warga Niners sekalian, hadis ini menyebut ada 4 golongan yang dirindui syurga. Perkataannya adalah dirindui, bukan merindui. Biasa kita dengar orang merindui syurga dengan cara kita semua merindui syurga. Sebab itu kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon untuk redha-Mu dan jannah, dan aku minta jauh daripada kemurkaan-Mu dan juga neraka. Biasanya kita memohon untuk syurga, tetapi kali ini terbalik. Syurga pula memohon untuk kita. Kita bayangkan budak-budak SPM dengan rizatnya yang baik, mereka memohon untuk masuk universiti. Itu biasa, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Sekali ini universiti itu yang memohon untuk dapatkan budak ni. Macam itulah, nak suruh bagi faham ya. Maknanya 4 golongan yang dirindui syurga. Syurga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya 4 golongan manusia ini masuk ke dalamnya. Golongan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, adalah golongan yang membaca Quran. Sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diturunkan pada bulan ini Al-Quran, menjadi pedoman, menjadi huda, menjadi pedoman dan petunjuk kepada hidup manusia. Jadi justru tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita masih lagi diberi kudrat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baiklah kita mengambil kesempatan ini untuk membaca Al-Quranul Karim yang ada. Sambil-sambil kita baca benda lain. Kalau kita terlalu banyak baca benda lain, ingatkan diri kita bahawa pada masa yang sama kita juga perlu menghabiskan masa kita membaca Al-Quranul Karim. Saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita rasa lebih seronok dan lebih orang kata sistematik dalam membaca Al-Quran ini, kita boleh buat jadual. Apatah lagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita boleh buat jadual bersama dengan ahli keluarga kita. Berapa banyak kita nak habiskan Al-Quran, berapa helai sehari kita nak baca Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah pembacaan Al-Quran kita itu menjadi lebih sistematik dan lebih seronok. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga melalui hadis Nabi SAW yang selalu kita dengar orang baca, memberi ganjaran yang sangat tinggi kepada mereka yang membaca Al-Quran. Ganjaran yang diberikan bukan berdasarkan berapa surah, berapa muka surat dan sebagainya, tapi berdasarkan huruf. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis itu, mana satu huruf tu diberikan 10 pahala. Contoh dalam hadis juga disebut, kalau yang kita baca itu alif lam mim, bukannya alif lam mim itu satu, tetapi alif itu satu, lam itu satu, dan mim itu satu. Bayangkan kalau kita baca satu Al-Quran, berapa banyak pahala yang kita dapat. Jadi itulah orang kata ganjaran yang kita dapat daripada membaca Al-Quran. Salah satu daripada golongan yang dirindui oleh syurga, oleh syurga adalah mereka yang membaca Al-Quran. Itu baru baca, belum lagi mentadabbur Al-Quran, belum lagi mentafsirkannya, belum lagi cuba mengamalkannya, belum lagi mengajarkannya kepada orang lain. Itu baru baca sahaja. Jadi dalam bulan Ramadan ini khususnya, dalam bulan-bulan lain amnya, jadikan membaca Al-Quran salah satu daripada rutin harian hidup kita. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang menjaga lisannya. Menjaga lisan maksudnya menjaga pertuturan. Dalam hidup kita tidak kita berkomunikasi dengan orang lain. Sebab kita bukan duduk dalam gua, kita duduk dalam masyarakat. Dari masa ke semasa kita habiskan masa berkomunikasi dengan orang lain. Dalam komunikasi kita itu, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, warga Niners sekalian, kadang-kadang kita tergelincir dalam perkataan kita. Tergelincir sama ada disengajakan ataupun tidak. Kalau tidak disengaja, kalau sengaja itu bukan tergelincir lah, itu memang sengaja, tapi kadang-kadang kita tak sengaja. Apatah lagi kalau kita sengaja. Kadang-kadang kita terumpat orang, kadang-kadang kita tercaci orang, kadang-kadang kita menggunakan perkataan yang tidak sepatutnya. Dalam konteks hari ini, lisan ini bukan merujuk kepada mulut dan bibir dan lidah sahaja, tetapi juga merujuk kepada jari jemari kita.
orang kata information at our fingertips, dan juga communication at our fingertips. Jari jemari kita memainkan peranan, menggantikan lisan kita, di mana kita kita menaip di dalam media sosial macam-macam benda. Ada perkara-perkara yang kita type. Kalau kita tengok media sosial kita pada hari ini, ada mereka-mereka yang menggunakan platform media sosial itu untuk menyebarkan kebencian, untuk mengecam dengan cara yang melampau, apatah lagi kalau untuk menyebarkan berita-berita palsu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, golongan yang kedua yang dirindui syurga adalah orang yang menjaga lisan. Kita kena jaga lisan ini. Kalau kita tengok budak-budak PT3, malah budak-budak SPM juga, kalau kita menjalani ujian lisan, kita duduk depan cikgu, kita bercakap, cikgu bagi markah. Kita sangat takut pada ketika itu. Kalau kita silap cakap, atau mungkin dalam bahasa Inggeris, ujian lisan bahasa Inggeris, silap grammar, silap pronunciation, silap choice of word, cikgu potong markah. Kita tengok cikgu potong markah tu, kita takut. Dan begitulah, kalau kita rasa kita guna perkataan yang baik, cikgu akan bagi markah yang tinggi. Begitulah juga tuan-tuan, warga Nainah sekalian, hidup kita juga adalah satu sesi ujian lisan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, di malaikat kiri dan kanan kita akan menjaga apa yang kita tuturkan. Jadi sama-samalah kita menjaga lisan kita. Panjang sikit. Okey, kemudian yang ketiga ialah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Sama ada kita sedar atau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam hidup kita, kalau kita tengok sekeliling, ada orang senang, ada orang susah. Orang senang, tugas dia adalah diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang susah, ujian dia adalah bersabar dengan kesusahan yang dihadapi. Jadi tugas kita ialah, wujudnya golongan senang dan golongan susah ini adalah untuk membantu antara satu sama lain. Di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, apatah lagi, lihatlah sekeliling, kalau ada peluang-peluang untuk kita berkongsi rezeki dengan Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang membantu golongan-golongan yang memerlukan, jangan lepaskan peluang ini. Bantulah mereka sekadar yang kita mampu. Insya-Allah kita akan diberi ganjaran, dan termasuk dalam golongan, satu daripada golongan yang disebut ini ialah golongan yang dirindui syurga. Mungkin yang susah itu bukan orang lain, tetapi jiran kita, jiran sebelah rumah kita, ataupun saudara mara kita di kampung dan sebagainya. Ambillah tahu, manalah tahu kalau kita boleh membantu mereka. Kita dah ada 3 golongan yang pertama, golongan yang membaca Al-Quran, golongan yang kedua, golongan yang menjaga lisan, golongan yang ketiga, golongan yang memberi makan kepada orang yang dalam kesusahan, dan golongan yang keempat, golongan yang terakhir adalah golongan yang mengerjakan puasa. Alhamdulillah, kita sekarang sedang berada di dalam bulan Ramadan, dan kita sedang mengerjakan puasa. Kita menahan diri daripada makan dan minum, kita melalui lapar dan dahaga daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Alhamdulillah, kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah puasa ini, dan begitulah kita harapkan kita terus menjalani ibadah puasa ini sampai ke akhirnya. Puasa ini adalah satu exercise, adalah satu latihan untuk membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita menjaga puasa, supaya kita juga termasuk dalam satu daripada golongan yang dirindui oleh syurga, iaitu golongan yang mengerjakan puasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, kalau kita tengok, golongan yang pertama, golongan yang baca Al-Quran, golongan yang kedua, golongan yang menjaga lisan, golongan yang ketiga, golongan yang memberi makan, golongan yang keempat, golongan yang mengerjakan puasa. Di bulan Ramadan yang mulia ini sebenarnya kita dah dapat keempat-empat itu. Kita dah dapat keempat-empat golongan ini. Kita mengerjakan puasa, kita membaca Al-Quran, bulan puasa ini kita menjaga lisan, apatah lagi PKP ini kita semua duduk di rumah, kita hanya bergaul dengan anak dan isteri sahaja. Dari satu segi kita terselamat, Alhamdulillah. Dan yang keempat, kita juga ada peluang untuk menginfakkan harta kita untuk membantu golongan-golongan miskin. Bulan Ramadan kita dapat empat-empat benda ni. Jadi itulah saja. Saya rujuk balik kepada objektif saya yang awal tadi. Objektif tazkirah ini adalah untuk kita memahami 4 golongan yang dirindui syurga. Pertama sekali saya dengar hadis ni, saya rasa terkejut. Sebab perkataan dirindui syurga tu,
dirindui syurga. Rupa-rupanya syurga rindu kepada golongan ini. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi tempoh PKP ini, Perintah Kawalan Perintah Kawalan Pergerakan ini, dan sama-samalah kita menjalani puasa di musim PKP ini dengan cara yang baru, dalam bentuk new normal kata orang. Semoga puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik untuk kita semua. Mohon maaf, saya Ahmad Sani Bantuan Hadi ingin mengambil kesempatan ini untuk mohon maaf kepada semua warga Niners, sama ada guru-guru, kepada pelajar kalau dapat didengar ya. Semoga kita semua dapat bertemu lagi dan menjalankan persekolahan seperti biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.